Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Muhammad Syariza Mawang dalam Berita Pagi Sabah edisi Khamis 2 Julai 2020. Perkembangan banjir di Sabah. Jumlah penduduk terjejas banjir yang masih ditempatkan di satu pusat pemindahan sementara PPS kekal 36 orang daripada 8 keluarga setakat pukul 8 malam tadi. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah dalam satu kenyataan memaklumkan hanya satu PPS di daerah Kota Belud masih dibuka. Semua PPS daerah telah ditutup dan penduduk terjejas telah dibenarkan pulang kerana keadaan banjir yang telah pulih. Sebelum ini, 11 daerah melibatkan 152 kampung di Sabah terjejas akibat banjir ekoran hujan lebat Sabtu lepas, namun kini keadaan banjir hampir pulih sepenuhnya. Kerajaan negeri telah mengerahkan agensi berkaitan termasuk Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana di setiap daerah menempatkan bot 24 jam di kawasan berisiko banjir. Ketua Menteri Datuk Seri Parlimen Muhammad Syafiq Abdal berkata langkah itu salah satu daripada prosedur operasi standard SOP ditetapkan bagi memastikan aspek penyelamatan penduduk terjejas dapat dilakukan segera. Saya telah minta kepada pihak-pihak jabatan yang berwajib untuk pastikan di mana kawasan-kawasan yang kerap dilanda oleh banjir yang agak berat, maka kita sediakan bot 24 jam untuk membolehkan supaya kita dapat bawa mereka, jangan terapung, jangan dalam keadaan rumah yang terkandas di situ. Beliau memberitahu sidang media selepas majlis penyerahan sumbangan bekalan peralatan perubatan COVID-19 di Kota Kinabalu. Mengenai COVID-19, beliau berkata kerajaan akan terus memantau perkembangan wabak itu, terutama dalam kalangan pelajar sekolah termasuk kanak-kanak taska berikutan pembukaan semula sesi persekolahan. Sementara itu, sesi persekolahan yang dibuka secara berperingkat pada 15 Julai ini menimbulkan kebimbangan dalam kalangan ibu bapa akan keselamatan anak-anak kerana penularan pandemik COVID-19 belum reda sepenuhnya. Saya mewakili PABG sekolah menyokong penuh atas pembukaan sekolah dalam masa terdekat. Namun aspek pematuhan SOP perlulah ditingkatkan dan juga perlu meyakinkan ibu bapa tentang keselamatan anak-anak mereka. For the younger kids, I just feel like it's not necessary to rush them back into school because what's more important is their health and their safety, kan? We want to bring this COVID down to zero. Bagi pembukaan pada 15 Julai ya, ini kita masih merasakan ragu-ragu lah karena keadaan kita ini walaupun cases pada COVID ini pada yesterday hanya 2 atau 3, tapi masih ada. Macam bagi saya ragu-ragu lah, sebab budak sekarang kan kalau budak susah mau kawal bah. Habis macam sekarang ni belum lagi stabil, bah. Masih lagi kami takut juga tu. Semalam Menteri Pendidikan mengumumkan pelajar tingkatan 1 hingga 4 dan pelajar kelas peralihan serta murid tahun 5 dan 6 akan kembali ke sekolah bermula 15 Julai ini. Sementara pembukaan semula sekolah bagi murid tahun 1 hingga 4 pada 22 Julai. Tiada pertambahan kes baharu positif COVID-19 di Sabah semalam menjadikan jumlah kumulatif kekal 372 kes. Jumlah pesakit sembuh meningkat kepada 355 orang apabila 2 pesakit masing-masing di Tawau dan Tuaran sembuh. Infografik Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah memaklumkan jumlah pesakit yang masih mendapat rawatan seramai 10 orang. 8 daerah masih mencatatkan kes aktif iaitu 2 kes di Tuaran dan Kota Kinabalu serta masing-masing 1 kes di Tawau, Sandakan, Penampang, Kota Belud, Papar dan Nabawan. Angka korban akibat COVID-19 di negeri ini kekal 7 kes. Penduduk negeri ini diminta memberi kerjasama dalam menjayakan banci penduduk dan perumahan negara yang bermula 7 Julai ini. Pengarah Jabatan Perangkan Malaysia Negeri Sabah, Nur Hayati Jantan berkata, kerjasama penduduk perlu bagi memastikan banci penduduk berjalan lancar selain bertujuan mengemaskini stok penduduk dan perumahan negeri Sabah yang dilakukan setiap 10 tahun.
Menurut Nur Hayati, pengumpulan data itu melibatkan 2 fasa, iaitu fasa pertama secara dalam talian bermula 7 Julai hingga 30 September, manakala fasa 2 secara bersemuka bermula 7 Julai hingga 20 Oktober. Kita akan mengedarkan di negeri Sabah ni lebih kurang 200,000 postcard yang mengandungi ID ataupun invitation code untuk memasuki sistem e-census lah. Jadi ini ialah cara pembancian sendiri oleh setiap isi rumah. Selain maklumat demografi, bancian juga meliputi maklumat-maklumat lain seperti pendidikan, pekerjaan, kesejahteraan hidup dan kemudahan asas. Nur Hayati berkata demikian kepada pemberita RTM di Kota Kinabalu. Lebih 100 kaki tangan ditugaskan untuk proses bancian fasa pertama. 5,025 panggilan kecemasan direkodkan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah sepanjang Januari dan Jun tahun ini. Daripada jumlah itu, 2,251 merupakan panggilan kebakaran dan sebahagian besar melibatkan kebakaran kediaman. Dalam tempoh sama, 16 kematian, 18 kecederaan dan 4 penyelamatan kebakaran direkodkan. Penolong Pengarah Bahagian Penyiasatan Kebakaran JBPM Sabah, Johari Zulkifli berkata, pendawaian elektrik yang usang dan penggunaan yang berlebihan serta penggunaan peralatan elektrik tidak berkualiti punca tertinggi kebakaran berlaku. Memastikan setiap pendawaian elektrik di rumah masing-masing itu hendaklah diperiksalah sekiranya terdapat pendawaian yang telah rosak ataupun telah usang ataupun sistem pendawaian itu telah melebihi 10 tahun ke atas. Saya nasihatkan supaya buat wiring barulah untuk memastikan sistem pendawaian itu sentiasa dalam keadaan baik. Selain sumber elektrik, penyebab lain berpunca daripada peralatan gas termasuk kecuaian ketika memasak. Johari menyatakan demikian ketika program kursus asas penyiasatan kebakaran dan fotografi forensik JBPM Zon Keningau di Balai Bomba dan Penyelamat BBP Keningau. Program disertai 25 anggota BPP Keningau, Tenom, Tambunan dan Suk ini bertujuan meningkatkan kemahiran siasatan kerja di lapangan selain memudahkan pasukan penyiasatan kebakaran mengemuka bukti bagi hal pendakwaan di mahkamah. Usaha memulihkan semula sektor pelancongan yang terjejas akibat pandemik COVID-19 kini bermula. Justru ahli Persatuan Pelancongan Sabah STA disaran memanfaatkan inisiatif yang disediakan kerajaan melalui pakej rangsangan ekonomi Prihatin Rakyat Prihatin dan Pelanjana Semula Ekonomi Negara Penjana yang diumum kerajaan untuk menggerakkan semula operasi masing-masing. Pengerusi Persatuan Pelancongan Sabah STA Tony Chio berkata sudah tiba masanya pengusaha sektor pelancongan khususnya ahli STA merancang semula aktiviti bagi merancangkan semula sektor pelancongan negeri ini. Katanya kelonggaran yang diberikan dalam Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP termasuk pembukaan semula sempadan negara mampu memulihkan sektor pelancongan secara berperingkat-peringkat. Paling penting adalah mengamalkan SOP dan yang disarankan oleh KKM di mananya ini akan dapat dibuat dan harusnya dipapar kepada target customer supaya keyakinan mereka akan ditambah baik. Tony Choo berkata demikian selepas menjadi tetamu dalam rancangan Kami Bah ini yang disiarkan secara langsung menerusi TV1. Beliau turut mengingatkan pelancong agar membuat tempahan daripada pengendali pelancongan berdaftar dan mempunyai kepakaran untuk mendapat perkhidmatan terbaik. Dianggarkan lebih RM70,000 kerugian dialami 14 pengusaha pelancongan di Kiulu akibat banjir besar yang berlaku baru-baru ini. Kebanyakan mereka adalah pengusaha pelancongan di kawasan tebing sungai. Ketika ditemui pemberita RTM di Kiulu, Presiden Persatuan Pelancongan Kiulu KTA Majin Megingko berkata kerugian dialami berbentuk kerosakan harta benda, kehilangan pondok riadah serta jalan perhubungan ke kawasan pelancongan. Ia menyebabkan rancangan KTA membuka sektor pelancongan di Kiulu secara berperingkat pertengahan bulan ini terpaksa ditangguhkan. Malah ada pengusaha pelancongan melupakan hasrat untuk membuka pelancongan berikutan kerugian yang dialami. Saya berharap sangat kepada pihak kerajaan, terutamanya kepada YB yang bertanggungjawab supaya dapat memberi bantuan, meringankan beban dan juga memberi bantuan supaya industri pelancongan luar bandar di Kiulu ini pulih dengan cepat. Sebab apa?
Banyak yang bergantung kepada industri ini sebagai sumber pendapatan dan juga peluang pekerjaan. Kita sangat berharap agar kerajaan membantu sektor pelancongan bawah bandar ini sebab kita tahu bahwa 3 bulan yang lepas kita dilanda oleh COVID-19 dan kita dalam keadaan PKP dan langsung kita zero pendapatan di sini. Terdapat 48 pengusaha pelancongan di Kulu berdaftar dengan KTA. Mereka mengusahakan pelbagai produk pelancongan seperti pusat rekreasi, aktiviti berakit, inap desa dan tagal. 4 pesakit diabetes daripada golongan B40 menerima sumbangan alat glukometer daripada MyFun Action untuk memudahkan mereka memantau seterusnya membantu usaha mengawal kandungan gula dalam darah. Sumbangan disampaikan Pegawai Perubatan Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah, Dr. Putri Anisatun Nadia Hussein. Ketika ditemui pemberita RTM di Kota Kinabalu, Dr. Putri Anisatun Nadia berkata pemberian alat itu juga memudahkan pesakit membuat pemeriksaan sendiri tanpa perlu berulang-alik ke klinik. Dengan bagi glukometer ni, diorang boleh monitor di rumah, kemudian boleh pergi jumpa doktor lah dengan bacaan tu. Terima kasih banyak-banyaklah sebab prihatinlah dengan macam pakcik ni kan, ada masalah kesihatan begini, kesusahan begini. Jadi pakcik ucapkan beribu-ribu terima kasih lah. Saya boleh buat pemeriksaan sendirilah kan. Bila saya rasa macam kurang sehat tu, saya akan tes sendirilah. Alhamdulillah lah. Saya begitu gembira lah dapat benda ni. Sebab saya doktor suruh galakkan kami beli kan, tapi kita tak mampu membeli. Baik, sekian berita Pagi Sabah. Budayakan norma baru. Jaga diri, patuhi arahan pihak berkuasa. Saya Muhammad Charizah Mawang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.